Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan soalan yang melibatkan kadaran. Okey, diteruskan kepada contoh. 5 meter ribbon berharga RM36. Soalan dia, hitung harga bagi 3 meter ribbon itu. Jadi kita buat kadaran dulu. Tunjuk ni untuk mendapatkan markah. Jadi 5 meter bersamaan dengan RM36. Jadi sekarang ni kita menggunakan anak panah tu, kita boleh guna arrow kat sini ya. Kalau pakai IPSR pun kita boleh buat. Jadi kita teruskan. Kemudian sekarang ni kita hasilkan dulu bentuk kadaran yang sebegini rupa. Yang macam ni ya. Jadi sekarang ni kotak kuning yang kita nak cari ialah, sekarang ni kadaran yang disertakan di sini ialah 5 meter bersamaan dengan RM36. Jadi apa yang kita nak cari di sini ialah berapakah harga bagi 3 meter. Berapakah harga bagi 3 meter. Jadi kita hasilkan bentuk kadaran sini. Kemudian atas dia RM36 bahagikan dengan 5, darabkan dengan 3. Jadi kita hasilkan ayat matematik dalam bentuk pendaraban pecahan, iaitu 36 per 5. Jadi dalam operasi per ni merupakan dalam operasi per ni merupakan bahagi. Jadi kita tukarkan kepada ayat matematik, iaitu pendaraban pecahan. Jadi RM36 perkan dengan 5 meter, darabkan dengan 3 meter. Kita hasilkan ayat matematik dulu, kemudian baru kita selesaikan. Baik. Di sini kita lihat RM36 bahagikan dengan 5. Kita boleh selesaikan RM36 bahagi 5 menggunakan kaedah bentuk lazim, dapatkan nombor perpuluhan. Kemudian jawapan akhir kita darabkan dengan 3. Tapi kita menggunakan ayat matematik pendaraban pecahan, jadi kita tak membahagi dahulu. Kita tulis dalam bentuk ayat matematik pendaraban pecahan, iaitu RM36 perkan dengan 5 meter, darabkan dengan 3 meter. Ini cikgu teruskan. Jadi kita selesaikan. Jadi meter dengan meter, unit meter tu kita potong. Jadi kita atas darab atas, bawah darab bawah. 36 darabkan dengan 3. Kita menggunakan kaedah kekisi kat sini. Menggunakan kaedah kekisi. Teruskan isi 6 darab 3 18, 3 darab 3 9. Jadi selesaikan 8, 1 tambah 9. Kaedah kekisi tambah serong 9, 10, jadi 1 di atas. Jadi kita dapat 108. Ini atas darab atas. Jadi kita dapat di sini ialah RM108 perkan dengan 5. Jadi sini kita dapat atas besar, bawah kecil. Pecahan tak wajar. Jadi kita permudahkan dengan cara membahagi. RM108 bahagikan dengan 5. Jadi jangan lupa simbol RM semasa menjawab soalan peperiksaan UPSR wajib ada. Diselesaikan 2 darab 5 10, tolak. Jadi dapat sifar di sini. Jadi turun 8. Turun 8 di situ. Diselesaikan 8 tolak 5. Jadi 1 di atas, baki 3. Jadi apabila soalan yang melibatkan duit ataupun sebarang pengukuran, bahagi sampai habis tanpa dapat baki. Adakan titik di sini, adakan titik. Selesaikan, adakan sifar, turun bawah sifar. Jadi 6 darab 5 30. Maka jawapan akhir kita dapat di sini ialah RM21.60. Baik, kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Isi padu susu bagi 3 buah kotak susu ialah 3.75 liter. Hitung isi padu susu bagi 5 kotak susu. Tertulis dalam bentuk kadaran 3,750 ml bersamaan dengan 3 kotak. Baik, mana kita ambil 3,750 ni? Datang daripada 3.75 liter. Jadi liter, mililiter, pergi darab patah balik, bahagi tengah-tengah 1000. Disebabkan kita nak tukarkan kepada mililiter, kita nak dapatkan dalam mililiter. Ini 3.75 darabkan dengan 1000.
lompat 3 kali disebabkan ada 3 sifar. Jadi maka kita akan dapat 3750. Baik, kenapa kita tukarkan kepada mililiter? Supaya kita nak elakkan berlaku kesalahan suatu pengiraan. Kerana kadang-kadang cikgu dapati apabila murid menggunakan 3.75 liter, maksud saya perpuluhan, lebih mudah murid akan buat salah sewaktu menjawab soalan peperiksaan. Jadi disebabkan soalan ni tidak minta dalam unit apa, maka lebih baik kita tukar terus kepada mililiter supaya kita nak elakkan nombor yang ada perpuluhan. Jadi kita teruskan. Soalan tanya berapakah isi padu? Hitung isi padu susu bagi 5 kotak susu. Jadi 5 kotak susu. Jadi 3 bila membuat kadaran ni kita kena pastikan pembahagian tu kena betul lah, bahagian dia. Jadi kotak berada di bahagian kotak di sini, manakala di sini adalah bahagian mililiter isi padu. Kita teruskan. Jadi kotak biru kita dah hasilkan. Kemudian terusnya kita terus buat dalam bentuk ayat matematik, iaitu pendaraban pecahan. Jadi 3750 ml perkan dengan 3 kotak darabkan dengan 5 kotak. Sama dengan berapa? Jadi unit kotak tersebut kita potong. Kemudian di sini sebenarnya boleh diselesaikan ni, boleh dipermudahkan di sini apabila kita buat dalam bentuk pecahan. Tapi kita selesaikan menggunakan kaedah pendaraban biasa. Jadi atas darab atas, bawah darab bawah, yang ini sebenarnya per satu. Jadi kita selesaikan dengan kaedah pendaraban biasa. Jadi 3750 darabkan dengan 5. Jadi selesaikan. Isi dalam kotak tersebut 5 darab 5 25, 7 5 35, 3 darab 5 15. Kemudian selesaikan. Tambah serong 5, 2 tambah 5 7, 3 tambah 5 8. Seterusnya ujung tu kita dapat 1. Dan kita tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 18,750. Atas darab atas ni kita dah dapat 18,750. Bawah darab bawah kita perkan dengan 3. Kemudian apabila dapat pecahan tak wajar, kita perlu permudahkan dengan cara membahagi, sebab per dalam operasi ialah bahagi. Jadi 18,750 kita bahagikan dengan 3. Selesaikan. 6 3 18 7 6 ke 6 1 15 5 3 15 sifar. Maka kita akan dapat jawapan 6,250 ml. Baik, kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Aileen mengambil masa 12 hari untuk membaca 6 buah buku cerita. Berapakah masa yang diambil oleh Aileen untuk membaca 4 buah buku cerita? Jadi kita tulis dalam bentuk kadaran 6 buku bersamaan dengan 12 hari. Kita boleh menggunakan anak panah. Kita boleh menggunakan anak panah sewaktu menjawab soalan peperiksaan. Jadi kemudian soalan tanya berapakah 4 buah buku? Sekiranya 6 buku 12 hari, soalan tanya berapakah 4 buah buku? Jadi kita nak tahu berapakah 4 buah buku. Di cara dia, kotak kuning ni yang kita nak cari ni berada di sebelah kanan bawah. Jadi atas dia, pergi sebelah sana, bahagi, turun bawah, kita dah darab. Tulis dalam bentuk ayat matematik, iaitu pendaraban pecahan. 12 hari perkan dengan 6 buku darabkan dengan 4 buku. Jadi buku dengan buku kita potong. Seterusnya di sini kita lihat 6 dengan 12 ni kita boleh permudahkan sebab sangat mudah. Sifar 6. Jadi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 kita dapat 2. Disebabkan kita selesaikan pendaraban pecahan ini. Ini 4 buku ni sudah kita dah potong buku dia jadi per 1. Jadi atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi di sini 2 darab 4 kita dapat 8. 1 darab 1 kita dapat 8 per 1. Dalam peperiksaan 8 per 1 tidak dikira sebagai jawapan akhir. Jadi kita tulis balik sama dengan 8 baru dikira sebagai jawapan akhir.
Jadi selesaikan, maka kita akan dapat 8 hari. Maka kalau kita tengok keedaran di sini, betul lah, 6 buku 12 hari, 4 buku akan mengambil masa 8 hari. Baik, ini salah satu kaedah yang cikgu gunakan dalam kelas supaya murid tidak salah sewaktu menjawab soalan peperiksaan. Kaedah untuk menyelesaikan soalan keedaran. Baik, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Tinggi 4 kotak kasut ialah 48 cm. Berapakah tinggi bagi 7 buah kasut tersebut? 7 buah kotak kasut tersebut. Jadi ditulis keedaran dulu. 48 cm bersamaan dengan 4 kotak. Jadi kita nak tahu kalau 7 kotak berapa. Kita nak 7 kotak berapa. Jadi kotak yang kita nak cari ni, kita nak cari berapakah tinggi dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Jadi kita nak tahu berapakah tinggi dalam sentimeter bagi 7 kotak. Keedaran yang ada di sini ialah 48 cm bersamaan dengan 4 kotak. Jadi kita nak cari berapakah tinggi bagi 7 kotak. Jadi bahagian ini atas dia kita nak cari. Jadi 48. Kita selesaikan 4. Pergi seberang sana, bahagi, turun bawah, darab. Dia tulis dalam bentuk ayat matematik pendaraban pecahan. 48 cm perkan dengan 4 kotak. Ingat bahagi dalam pecahan ialah per. Jadi darab 7 kotak, selesaikan. Di kotak dengan kotak kita boleh potong. Cikgu sini bahagian ni boleh permudahkan, tapi cikgu tak permudahkan menggunakan kaedah pendaraban pecahan secara biasa, atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi kita selesaikan 48 darab 7 menggunakan kaedah kekisi. 47 28, selesaikan, tambah serong 8 13 1, jadi kita dapat 336 perkan dengan 4. Atas besar bawah kecil, jadi kena bahagi. 336 bahagikan dengan 4, 32, selesaikan 16, jadi kita dapat 84. Maka jawapan akhirnya ialah 84 cm bagi 7 kotak.